Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat tetap bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, semalam saya tengok main bola Malaysia lawan Vietnam. Sedih jugalah sebab masa kecederaan baru gol dan Malaysia tak dapat nak lawan balik, tak dapat nak jaringkan gol balik. Saya lihat pemain Malaysia banyak yang mengalami kekejangan otot, mengalami kecederaan. Mungkin itu salah satulah kita kalah dan nampaknya pemain Vietnam lebih fit nampaknya daripada pemain Malaysia. Apapun saya ucapkan juga tahniah diucapkan kepada pemain Malaysia kerana dapat juga sampai ke separuh akhir. Bukan mudah juga untuk sampai separuh akhir. So tahniah diucapkan pada pasukan Malaysia yang berjaya mengalahkan yang lain-lain. Thailand pun berjaya dikalahkan, tapi akhirnya kalah pada tuan rumah. Dan saya fikir tekanan melawan di tempat crowded tuan rumah yang luar biasa itu bukan satu perkara yang mudah untuk diserap secara psikologi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ada berita terbaru tentang kes Altan Tuya. Kes pembunuhan yang amat tragis, amat kejam, keji dan tak patut dilakukan oleh sesiapa pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada bukti baru yang baru saja dikeluarkan dalam kes ini. Dan bukti ini sudah dikeluarkan di laman berita daripada Malaysia Kini bertarikh 19 Mei, baru je sebenarnya kemarin, dikemas kini kemarin. Dalam laporan polis, Altan Tuya kata cari Razak Baginda jika sesuatu berlaku padanya. Okey, jadi dalam laporan polis itu Altan Tuya kata cari Razak Baginda jika sesuatu berlaku padanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Mahkamah Tinggi Shah Alam pada hari ini diberitahu bahawa wanita warga Mongolia yang telah mati dibunuh, Altan Tuya Saribu, pernah membuat laporan polis menyatakan sekiranya apa-apa berlaku kepadanya, cari Razak Baginda. Pada hari yang sama, wanita itu hilang hampir 16 tahun yang lepas. Sebelum dia hilang, pada hari yang sama, dia telah membuat laporan polis kalau terjadi apa-apa, cari Razak Baginda. Dan selepas itu dia hilang. Okey. Demikian kata daripada pegawai polis, iaitu Superintendent Tony Anak Lunggan, 42 tahun, iaitu pegawai penyiasat dalam kes bunuh wanita itu, yang berkata pada 3 November 2006 dia dihubungi melalui telefon oleh DSP Gan Tak Guan memaklumkan bahawa satu laporan polis telah dibuat oleh Altan Tuya di Balai Polis Tun HS Lee pada pukul 1.08 tengah hari 19 Oktober 2006. Katanya dalam keterangan itu, saya telah menyemak laporan polis itu melalui Police Reporting System atau PRS dan mencetaknya keluar. Katanya saya dapati adalah benar bahawa laporan polis itu dibuat oleh Altan Tuya dan memaklumkan kepada DSP Gan dan Superintendent Zainul sama mengenai laporan polis tersebut. Katanya lagi, saya ingat satu perkara yang amat jelas. Altan Tuya telah menyatakan dalam laporannya itu, iaitu dia kata sekiranya apa-apa berlaku kepadanya, cari Razak Baginda. Siapa Razak Baginda ini? Razak Baginda adalah seorang penganalisis politik Abdul Razak Baginda. Dia seorang penganalisis politik. Kata saksi ke-26 itu ketika membacakan pernyataan saksinya. Dia berkata demikian pada satu proceeding kes saman sebanyak 100 juta ringgit Malaysia daripada bapa kepada Altan Tuya, iaitu Dr. Saribu Setif Saribu dan keluarganya terhadap dua bekas anggota polis, Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar, Abdul Razak serta kerajaan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada soalan peguam keluarga Altan Tuya,
Sanjit Kaurdio, saksi itu berkata, Inspektur Zamilah Mamat telah ditugaskan sebagai pegawai penyiasat untuk menyiasat laporan polis tersebut. Namun, dia tidak sempat untuk mengambil keterangan daripada mendiang Altantuya. Tony yang kini sedang bertugas di bahagian pendakwaan dan undang-undang di Bukit Aman berkata adalah penting untuk siasatan dibuat terhadap laporan polis itu kerana ia dibuat oleh si mati dan berkait langsung dengan kehilangannya. Katanya lagi tambahan pula, laporan itu telah dibuat pada hari yang sama dengan kehilangannya, iaitu 19 Oktober tahun 2006 yang lalu. Walaupun saya bukan pegawai penyiasat bagi laporan itu, katanya, saya masih mengambil kira laporan tersebut kerana berkait terus dengan siasatan saya, khususnya terhadap laporan Namira Garelma mengenai kehilangan rakannya iaitu Altantuya, katanya. Menurut Tony lagi, kandungan laporan polis Namira menyatakan bahawa pada 19 Oktober 2006 yang lalu, pada 7 malam, semasa dia dan Altantuya berada di sebuah hotel, Altantuya telah menerima satu panggilan telefon daripada seorang lelaki yang memberitahu Altantuya bahawa suaminya meminta lelaki itu menjemput Altantuya pergi ke sebuah rumah di Damansara Heights. Kira-kira jam 8 malam, Altantuya kemudiannya telah menghubungi Namira dan menyatakan dia sudah sampai di rumah suaminya bernama Abdul Razak Abdullah Baginda. Namira menyatakan bahawa dia telah cuba untuk menghubungi rakannya itu namun gagal. Dia membuat laporan polis kerana takut terjadi apa-apa hal keselamatan terhadap rakannya itu, katanya lagi. Tony berkata berdasarkan siasatan serta kandungan laporan polis itu, DSP Gan telah mengarahkan ASP Lim Meng Siah untuk menangkap Abdul Razak dan lelaki itu kemudian ditangkap pada 7 November 2006. Sementara itu, Tony berkata Abdul Razak juga telah membuat laporan polis pada 23 Oktober 2006 berkenaan ugutan oleh Altantuya, yang juga dikenali sebagai Amina pada 17 Oktober dan laporan berhubung gangguan daripada seorang lelaki serta 2 perempuan warga asing yang dibuat pada 20 Oktober tahun yang sama. Ditanya Sanjit adakah saksi itu tahu mengapa laporan polis tersebut dibuat 7 hari selepas Altantuya pergi ke rumah Abdul Razak pada 17 Oktober, Tony menjawab dia tidak tahu kenapa laporan oleh Abdul Razak dibuat lewat dan dia tidak diberi penerangan berhubung perkara itu. Pada 4 Jun 2007, ibu bapa Altantuya, Dr. Saribu dan isterinya, Altan Setseg Sanja serta 2 cucu lelaki mereka, iaitu Munggun Sagai Bayar Jargal dan Altan Sagai Muntulgah, memfailkan saman sebanyak 100 juta ringgit Malaysia terhadap 2 bekas anggota polis, Azila Hadri dan Sirul Azhar Umar, Abdul Razak serta Kerajaan Malaysia. Bagaimanapun, nama Altan Sagai Muntulgah kemudian dikeluarkan daripada senarai plaintiff apabila dia meninggal dunia pada 2017. Dalam pernyataan tuntutan, keluarga itu mendakwa kematian Altantuya mengakibatkan mereka mengalami kejutan mental dan trauma psikologi, melayakkan mereka dibayar pempasan serta mendapat ganti rugi teladan dan ganti rugi truk. Perbicaraan di hadapan Hakim Wazir Alam Maidin Merah bersambung esok. Sumber berita ini daripada Bernama dan diterbitkan semula di Malaysia Kini bertarikh 18 Mei 2022 dan telah dikemas kini pada 19 Mei 2022 dengan tajuk dalam laporan polis, Altantuya kata cari Razak Baginda jika sesuatu berlaku padanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.